Kita ucapkan terima kasih kepada wartawan lokasi kita di utara tanah air dan seterusnya kita akan bawakan segmen kesihatan mental kita. Dan untuk pagi ini kami mohon maaf tidak dapat menerima panggilan daripada anda, tapi sila hantarkan komen kepada kami menerusi pautan di Facebook Live yang sedang bersiaran langsung bersama anda ketika ini supaya kita boleh sama-sama cuba untuk membantu anda sekiranya mempunyai sebarang isu berkaitan dengan stres. Malam pun kita bincangkan tentang stres yang terpendam. Hari ini kita akan zahirkan stres yang mungkin sedang anda hadapi itu dengan lebih terperinci lagi di kalangan para pekerja yang sangat sibuk bukan saja dengan tugas-tugas tugas-tugas hakiki, tapi kini terpaksa juga berdepan dengan work from home. Betul, dan akan bincangkan perkara ini kita akan bersama dengan Puan Wan Zahida Wan Zulkifli, penolong pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan UIAM. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Assalamualaikum. Baik Puan, kalau kita lihat sekarang ini banyak laporan menunjukkan peningkatan stres di kalangan dewasa dan golongan yang bekerja terutamanya ketika pandemik ini. Jadi apakah pandangan Puan tentang stres khususnya kepada golongan pekerja terutama semasa kita berada di pandemik COVID-19 ini sendiri? Okey. Pertamanya terima kasihlah pihak RTM kerana menjemput saya untuk berkongsi sikit pagi ni. Bila kita berbicara tentang stres ni kan, saya rasa stres ni bukanlah sesuatu yang asing ketika zaman pandemik ni, dan sebenarnya ia bukanlah term yang baru wujud ketika zaman pandemik. Contohnya seperti kontak rapat ataupun penjarakan fizikal yang kita baru dengar time pandemik ni. Tapi stres ni kalau ikutkan anak saudara saya yang tak sampai 10 tahun tu pun biasa je mengadu dan cakap stres lah tak dapat keluar rumah, stres lah kalah game ni semua kan. Jadi term ini sesuatu yang dah biasa sangat dalam masyarakat kita. Tak kisah lapisan masyarakat yang mana pun. Jadi berbalik pada konteks stres ketika pandemik ini, saya teringat satu kajian survey yang kami buat sendiri di kalangan kaki tangan UIAM sendiri. Bila kita tanya soal stres itu, saya ingat satu jawapan yang dia jawab, ya dia memang sedang stres, sedang tertekan, tapi siapa je yang tidak tertekan waktu ini? Dan ini satu yang sangat betul dan sangat setuju sebabnya waktu pandemik ini adalah waktu yang sangat menguji. Tak kisahlah kita ni daripada T20 ke M40 ke atau B40 yang kita mahu tahu banyak terkesan ketika pandemik ni. Setiap kita ada ujian dan cabarannya masing-masing. Dan berbalik kepada konteks dalam sudut pekerja itu sendiri, setiap profesi dan pekerjaan itu cabaran dan ujiannya berbeza. Maka stres yang hadir bersama profesi itu adalah berbeza. Contoh, saya bagi contoh macam saya pegawai kerajaan yang office base yang kiranya diberi pilihan untuk duduk di rumah. Maka stres yang berlaku pada saya mungkin adalah untuk meimbangi di antara tanggungjawab sebagai pekerja dan tanggungjawab di rumah. Kalau yang ada anak tu nak handle PDPR semua sekali kan. Dan kadang-kadang kita ada tanggungjawab sebagai anak, sebagai ahli rumah itu sendiri. Dan ini pastinya berbeza dengan golongan frontliners kita yang tidak diberi pilihan pun untuk duduk di rumah dan setiap hari keluar dan terdedah kepada risiko untuk dapat jangkitan, bawa balik jangkitan itu ke rumah. Dan kalau untuk yang khusus bidang kesihatan tu, sepanjang hari dengan PPE kan, kita tahu dengan berpeluhnya semua, dengan kadang-kadang tak sempat makan, pastinya ia akan bawa stres yang berbeza. Dan ada satu lagi golongan yang mungkin dia tidak stres pada kerja itu, tapi diuji pula dengan hilangnya punca pendapatan, hilangnya kerja itu sendiri. Maka setiap dari kita sekarang ini pastinya sedang diuji dan kita sedang menghadapi cabaran lah. Dan bila begitu, saya rasa sangat tidak adil untuk saya yang duduk di rumah ni dan mungkin tak ada tanggungjawab pun anak-anak ni, untuk cakap yang saya faham apa yang dilalui oleh orang dalam bidang penyiaran, saya faham apa yang dilalui oleh rakan-rakan polis kita, sebab hakikatnya orang yang melalui itu sahaja yang boleh tahu apa yang dia sedang rasa. Ya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tetapi dalam situasi ini, situasi stres, ia bukan sekadar ungkapan, tetapi ia adalah kesan daripada perubahan hormon dan tindak balas di dalam badan. Jadi mungkin kita boleh bercakap tentang penzahiran fizikal stres itu. Kerana hormon yang dirembeskan adalah kortisol. Kalau tidak
silap saya, sekiranya kita tertekan. Jadi apakah perubahan fisiologi yang boleh kita rasa sekiranya mengalami situasi yang tertekan ataupun stres ni untuk jangka masa yang terlalu lama? Okey, alright. Kalau ikutkan stres ni, katakanlah dalam saya bersama ada 50 orang dekat sini. Bila saya tanya kalau dia stres apa akan jadi pada dia, saya mungkin akan dapat 50 jawapan yang berbeza. Sebab stres ni dia akan tindak balas dia terhadap setiap individu tu adalah unik. Okay. Kita mungkin ada simptom-simptom yang biasalah. Contohnya kita boleh tengok simptom dari sudut fizikalnya, dari sudut emosinya, dari sudut tindakan kita. Tapi kalau bercakap pasal fizikal itu sendiri, setengah orang dia mungkin akan rasa sakit perut. Ada yang kalau macam saya sendiri pun kadang-kadang saya akan naik ruam-ruam dan saya tahu bila saya naik ruam-ruam tu maksudnya saya sedang stres. Saya sedang stres yang teruk. Dan jadi untuk tapi simptom-simptom yang mungkin kita boleh tahulah itu adalah warning sign bila ia mengganggu perjalanan kita seharian. Kadang-kadang kita rasa terlalu jantung yang sangat berdebar sangat laju dan kadang-kadang kita rasa nak marah je kan, restless je sepanjang hari. Itu antara simptom-simptom stres itulah. Apabila stres ni dikatakan sesuatu yang biasa dan kerap didengar, kadang-kadang sikit je kita sebut stres lah kan, benda perkara kecil. Jadi pandangan doktor, adakah perkara ini sesuatu yang buruk atau kita perlu ada sebenarnya stres dalam hidup ini untuk membalanskan kehidupan kita? Okey, alright, itu soalan yang sangat bagus. Okey, kalau macam tadi saya cerita, setiap profesi tu dia punya stres masing-masing. Tapi sebenarnya ada satu persamaan yang menghubung kita semua, iaitu kita semua manusia. Jadi bila kita manusia ni memang sangat indah ciptaan kita sebab kita diciptakan dengan berjuta emosi. Kadang-kadang kita ada rasa gembira, kadang-kadang kita rasa sedih, kita rasa teruja semuanya. Dan walaupun emosi-emosi ini sering diberi label, contohnya kalau kita cakap kita gembira, orang akan cakap itu adalah emosi positif. Dan kalau kita cakap kita sedih, itu adalah emosi negatif. Tapi sebenarnya yang dikatakan positif tadi, bila berlebihan, dia boleh juga memudaratkan. Sama juga dengan emosi yang negatif tadi, dia sebenarnya perlu dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya stres ni adalah membantu manusia untuk kita bergerak ke hadapan. Bila tak ada stres langsung, kadang-kadang kita akan duduk diam je, kita tak buat apa-apa sebab tidak ada benda yang akan push kita ke depan. Jadi apa yang kita tidak mahu adalah stres yang melampau lah, yang akan mengganggu kesihatan mental dan fizikal kita. Satu ketika dulu apabila kita belum lagi memulakan proses pemvaksinan dan sebagainya, saya masih ingat bahawa pada ketika itu saya sedang merumus data daripada United Kingdom, Singapura dan cuba untuk membuat satu penaklukan di mana kita akan berada pada jangka masa tertentu. Dan disebabkan itu saya boleh rasa diri saya agak tertekan. Kepala saya bertambah licin disebabkan oleh tekanan itu. Tetapi kini apabila kita melihat, alhamdulillah, kadar pemvaksinan sudah semakin tinggi dan kita melihat bahawa dos-dos pemvaksinan telah pun sampai kepada rakyat dan alhamdulillah kita sudah ada 50% daripada warga negara mencapai kadar imuniti yang tinggi. Saya rasa lega sikit dan saya pun sudah kurang melihat kepada angka-angka itu. Apabila kita sedar tentang trigger ataupun pencetus kepada stres tu, rasanya kita boleh sahaja elakkan diri daripada terus tercetus dengan stres tu. Jadi adakah penting untuk kenal pasti punca stres dalam kehidupan kita? Ya, betul. Saya sangat setuju dengan statement tu sebabnya kita setiap hari kita akan melalui pelbagai benda dan kadang-kadang ini sesuatu yang kita boleh kawal dan satu benda yang kita tak boleh kawal. Contohnya macam angka yang meningkat tadi tu, itu semua di luar kawalan kita. Kita tak boleh, kita boleh kawal dengan duduk di rumah dan jaga diri kita sendirilah. Tapi apa yang berlaku di luar tu kadang-kadang kita kena terima yang itu bukan dalam bidang kawalan kita lah. Tapi ada sesuatu yang kita boleh kawal, iaitu diri kita sendiri. Okey, dan macam yang Terence cakap tadi, kita elakkan punca kita stres tu, itu salah satu cara kita
cara kita berdepan dengan stres itulah kita tahu kita tak boleh nak hadap benda tu, kita lari sekejap. Kita dah cukup baca pasal benda tu. Okey. Ada video TikTok yang viral juga, letting the stress out of your life, dan si isteri buka pintu, jemput suami, anak-anak semua keluar. So stress out of your life. Itu antara mungkin salah satu langkah untuk mengeluarkan stres daripada hidup. Mungkin doktor boleh kongsikan antara langkah-langkah lain supaya mereka boleh mengawal emosi dan juga kehidupan mereka tanpa mengganggu kerja mereka di rumah ataupun di pejabat, doktor. Okey, kalau macam tadi kan saya teringat ialah pelbagai faktor yang menyebabkan kita stres kan. Kalau macam perempuan, contohnya kadang-kadang bila tudung dia tak matching dengan baju dia pun dia boleh stres. Ataupun bila tudung dia tak terletak elok, dia boleh stres sepanjang hari kan. Jadi ialah benda-benda tu, dan ada perkara yang lagi besar lah yang akan buat kita jadi stres. Tapi macam yang saya cakap tadi, kita boleh kawal iaitu diri kita sendiri. Kalau macam di UIAM sendiri, salah satu matlamatnya adalah untuk kita melahirkan insan yang sejahtera. Dan insan sejahtera ni adalah tak kisahlah daripada kaki tangan ke pelajarnya sendiri, komuniti yang sejahtera, dan komuniti ini mesti terbina daripada individu yang sejahtera itu sendiri. Dan apa benda individu yang sejahtera ni, atau kita namakan dia insan sejahtera lah, dia adalah individu yang seimbang di antara rohaninya, jasmaninya, emosinya dan inteleknya. Dan bila terlahirnya insan sejahtera yang holistik ni, senang dalam bahasa mudahnya, bila dalaman kita sejahtera, kita lagi mudahlah untuk kita mengawal apa yang berlaku sekeliling kita. Dan jadi mungkin saya boleh kongsikan sikitlah tips yang kita boleh sama-sama praktikkan. Mungkin kalau orang cakap pasal stres, mungkin tips ini dah biasalah dengar. Cuma macam yang saya cakap tadi, untuk kita capai insan sejahtera itu, kita mesti seimbang. Firstnya adalah dari komponen pertama adalah komponen fizikalnya. Macam yang speaker sebelum tadi, doktor tadi cakap kan, kita kena jaga pemakanan kita, kurangkan gula dan gaya hidup yang seimbang dengan kita punya cukup tidur. Dan sekarang ni kalau bekerja di rumah selalu menghadap skrin, so screen time pun kena jaga. Dan saya rasa kebersihan dan pandemik ini sangat membuka mata kita lah betapa mahalnya nilai sebuah kesihatan itu, sebab ia memang tak dapat dibeli dengan duit. Betul. Dan keduanya adalah saya nak sentuh tentang sokongan sosial dan emosi. Walaupun sekarang kita sedang mengamalkan penjarakan fizikal, tapi saya rasa salah satu ujian terbesarlah waktu pandemik ni untuk saya sendiri pun, bila terpaksa berjauhan dengan keluarga, dengan dah berbulan-bulan tak jumpa mak ayah, adik-beradik semua. Dan sebab manusia ni sekuat mana pun dia, kita tak boleh nak menidakkan bahawa dia perlukan juga sokongan daripada dan kasih sayang. Jadi walaupun kita sedang mengamalkan penjarakan fizikal, kita mesti juga cari jalan untuk kita rapatkan hubungan. Dan teknologi sekarang sangat membantulah. Dan akhir sekali, komponen yang ingin saya sentuh adalah mungkin komponen yang jarang disebutlah, iaitu komponen spiritual. Untuk kita membina kesejahteraan diri itu, saya rasa salah satu komponen yang sangat penting adalah komponen spiritual. Bagaimana kita memelihara dan menjaga hubungan kita dengan Pencipta, dan benda ini akan terzahir dengan cara tindak tanduk kita dan hubungan kita sama manusia. Dan akhirnya kalau bila rasa stres kita sudah melampau dan sudah mengganggu kerja kita, ini masanya untuk kita dapatkan rawatan profesional. Jangan malulah untuk kita seek for professional help. So itulah, semua komponen ini berkait rapat dan ia akan menyumbang untuk kita lahirkan insan sejahtera itu. Ya, ramai yang juga risau tentang kos rawatan sekiranya mereka cuba untuk berhubung dengan pihak yang profesional. Namun setiap kali kita membawa segmen ini ke hadapan, pakar-pakar kita membincangkan tentang kos klinikal yang sangat rendah dan ia boleh sahaja dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Jadi tidak perlu risau, hubungi saja talian-talian yang akan tertera di skrin anda untuk mendapat khidmat rawatan klinikal yang profesional. Berbalik kepada individu yang mungkin telah pun sedia maklum mereka mengalami masalah kesihatan mental, mereka telah mendapat diagnosis, dan dalam keadaan pandemik ini mungkin ia memburukkan lagi keadaan apabila terpaksa berkurung ataupun terpaksa berada di dalam rumah untuk tempoh yang panjang. Bagaimana pakar-pakar klinikal membantu golongan ini menangani stres yang lebih
lebih teruk lagi yang akan berlaku dalam keadaan pandemik sekarang? Okey, alright. Sebenarnya saya rasa saya bukanlah orang yang tepat untuk menjawab soalan ini sebab saya bukannya pakar klinikal dari sudut ini. Saya kehususan saya adalah stres kerja kan. Tapi apa yang saya boleh cakap, bila kita seek for professional help, pertamanya mereka akan cuba mendalami dan memahami dulu dan mengenal pasti punca stres itu sendiri, dan lepas tu akan adalah teknik-teknik yang diajar untuk kita mengatasi stres itu. Dan dia tak ada jawapan yang, kalau bahasa Inggerisnya, one size fit for all. Dia tak ada jawapan yang macam tu. Sebab setiap kes tu adalah berbeza. Sebab itu anda perlu kehadapan kalau anda punya masalah ataupun menghadapi tekanan yang melampau di tempat kerja dan sebagainya. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami pagi ini membincangkan isu tekanan ini. Harapan kami semoga ia banyak membantu para penonton Selamat Pagi Malaysia. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Wan Zaidah Wan Zulkifli kerana sudi bersama kami pagi ini. Baik, itu dia apa yang